Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas reka bentuk dan teknologi untuk pelajar tingkatan 1. Okey, lama dah kita tak bertemu ya. Dan sebentar terakhir kita buat tugasan berkaitan dengan apa nama? Reka bentuk menggunakan gabungan elemen dan juga prinsip ya. Yang buat rumah ni ya. Betul ya? Ni kan nampak? Okay, buat gambar rumah lah, gambar masjid lah. Okay, itulah sekali yang kita sama-sama jumpa. Okay, so hari ni kita nak berbincang berkenaan dengan kriteria reka bentuk yang baik. Macam mana nak hasilkan reka bentuk yang bagus, berkualiti. Okay, hari tu kita pergi surface je lah. Sebab ramai yang gunakan bila melakar menggunakan reka bentuk yang simple je. Bentuk-bentuk kita banyak gabungkan, itu rupa. Okay, kita gabungkan rupa segi 4, kita gabungkan rupa segi 3, kita gabungkan rupa bulatan. Bila kita dah ada elemen tu, kita susun dia elok-elok menggunakan prinsip. Ada yang pakai penyatuan, ada yang pakai keseimbangan, ada yang pakai pengulangan, ada yang pakai keringkasan. Itu prinsip. Okey, jadi hari ni kita nak hasilkan sebuah reka bentuk yang baik. Okey, sebelum nak buat reka bentuk yang baik, kita kena tahulah apakah kriteria dia, apakah ciri-cirinya. Okey, baik, hari ni kita nak bincang ciri-ciri tersebut. Okey, untuk sekiranya awak ada buku teks, boleh buka buku teks di muka surat 14. Okey, kita nak bincang sikit berkenaan dengan kriteria reka bentuk yang baik. Okey, apa itu kriteria reka bentuk yang baik? Jadi, pertama sekali, kita kena tahu tentang mengapa kita buat produk tersebut. Okay, kenapa kita lakukan inovasi? Kenapa kita cipta produk tersebut? Mesti ada sebab. Okay, ada yang buat inovasi tu memang 100%. Bermaksud inovasi tu belum lagi wujud, tapi baru diwujudkan. Okay, sudah tentu tidak ada daya saing tinggi. Tetapi kalaulah sebuah inovasi tersebut adalah merupakan inovasi, iaitu satu penambahbaikan daripada produk sedia ada, sudah tentu dia akan mewujudkan persaingan yang lebih. Jadi sebagai seorang pereka bentuk, antara kriteria reka bentuk yang baik ni, dia mesti adalah wujud daripada inovasi. Kenapa saya cakap inovasi? Inovasi bermaksud penambahbaikan. Produk sedia ada masalah, kemudian kita tambah baik. Kita betulkan masalah yang ada pada produk sedia ada di pasaran, kita tambah baik. So, itu kita panggil dia inovasi. So, sentiasa produk inovasi ni, bila dia wujud, dia sentiasa akan dapat tempat. Sebab masalah sedia ada produk di pasaran, kita tambah baik. So, orang akan cari barang tersebut. So, itu pertama sekali. Kecenderungan terhadap inovasi menyebabkan orang akan datang cari. Itu reka bentuk yang baik. Yang keduanya, dari sudut kreativiti. Okey, kreativiti. Apa maksud kreatif kat sini? Kreatif ni adalah melibatkan idea yang baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Okey, selain kita buat inovasi tadi, kita kena menghasilkan kreativiti dalam kita punya penghasilan. Okey, kalau awak tengok gambar ni, okey, kalau awak tengok gambar ni dia letakkan sebuah kerusi ya. Ni kerusi sebenarnya. Okey, sebuah kerusi. Namun kerusi ni yang dipakainya adalah kerusi di sekelilingnya ada ruang untuk letakkan buku. Ini contoh. Kalau kita tak sanggup nak duduk atas kerusi macam ni kan, sebab ada buku. Tapi ini contoh penghasilan karya, penghasilan produk reka bentuk, okey, yang melibatkan kreativiti. Ada lagi contoh macam kalau kita tak nak buat macam ni, katakanlah kita nak buat topi, tapi topi tu macam bunga.
Topi macam bunga kan. Topi tu waktu kita tak buka dia, dia mungkin macam bunga, bentuk bunga ros macam ni kan. Macam tu, bentuk bunga ros. Kemudian mungkin ada tali ke apa sini. Mungkin ada tali. Kita tarik tali ni, kita tarik. Dia baru kembang. Dia topi. Asal pakai macam tu je. Ni bunga. Bentuk bunga. Topi tu dah kembang. Nampak teduh sikit kita pakai. Asal kita pakai, dia macam ni. Kita tarik tali tu, dia jadi kembang. Ni contoh juga. Kreatif. Buat macam mana tu kena fikirkan lah. Sebagai mereka bentuk kena fikirkan. Okey, yang ketiga, kriterianya adalah mesti menghasilkan reka bentuk yang asli. Ni asli. Belum pernah lagi dicipta di tempat mana-mana. Tidak meniru apa-apa produk sebelum ini. Dia mesti mengandungi unsur simbolik. Ada emosi kalau melibatkan manusia. Kemudian ada nilai estetika, nilai seni. Okey, asli tak pernah ada lagi. Okey, ni contoh rekaan bentuk ni. Tapi ni bukan produk mekatronik ni bukan produk reka bentuk. Ni produk seni. Kita nak produk reka bentuk ni dia mesti berteknologi. Kalau macam ni tak ada lah. Kecuali tambah ada cahaya ke sini ke, dia jadi pemandu kepada kapal-kapal di lautan ke. Itu mungkin boleh jadi produk teknologi. Tapi kalau macam ni dia arca semata macam ni, dia bukan produk teknologi lah. Cuma asli reka bentuk tu mungkin kena banyak buat kajian lagi apa yang boleh dekat dengan tu. Okey, kemudian seterusnya kita ada kualiti dan kebolehpasaran. Ni kualiti yang ditampilkan. Mestilah tidak mudah rosak, tidak mudah hancur, daya tahan yang tinggi. Contoh macam ni, kerusi plastik ni. Dia fleksibel tinggi, keras pun keras. Nak tu makan hari. Cuma dia mungkin patah dan sebagainya. So, kalau kita boleh hasilkan produk yang berkualiti tinggi, itu tentu orang percaya pada design kita. Katakanlah, kerusi plastik ni patah. Kita buat kajian, patah sebab apa? Mungkin ni sekeping. Dia punya kaki ni sekeping je. Lepas ni kita mungkin buat kaki dia tu ada banyak garisan. Ada buat pengulangan kat situ. Jadi dia akan menyebabkan kakinya mungkin lebih kukuh. Ataupun lagi mungkin pada badan badan kerusi ni tambah lagi bentuk sokongan. Contoh macam ni badan kerusi. Ini belakang ni tambah sokongan lagi. Ada lagi sirit. Di sini cantum dengan kerusi belakang. Boleh wujud. Jadi akan meningkatkan lagi kualiti dia. Bila tingkat kualiti maka lagi boleh dipasarkan. Okey. Dan yang kelimanya adalah tentang ergonomi. Bila kita sebut pasal ergonomi ni adalah berkenaan dengan keselesaan. Okey, apa keselesaan? Maksudnya kita ada barang kita nak lebih selesa. Contoh macam kursi. Kursi plastik boleh duduk. Kursi plastik boleh duduk, tak ada masalah nak duduk, tak patah pun. Tapi macam mana nak tambah ciri keselesaan pada kursi tersebut? Yang contoh macam ni. Ni kursi ni. Nak tambah selesa. Kalau saya padam balik ni. Okey. Ni kursi plastik. Biasa je kursi plastik ni. Selesa tak selesa? Ni duduk selesa. Nak tambah selesa macam mana? Tambah selesa. Kita tambah tempat lengan. Boleh letak lengan. Kan lebih selesa. Nak lagi selesa. Tempat sandar ni boleh alih. Dia fleksibel. Kita boleh tegakkan. Kita boleh turunkan. Lagi selesa. Nak lagi selesa. Tambah pula letak kaki. Lagi dah selesa. Nampak macam kursi masaj. Ini ciri keselesaan. Jadi sebagai mereka bentuk, kita kena faham juga emosi manusia. Physicality manusia yang boleh ditambah dalam produk kita. Okay, macam contoh ni kursi meja ni. Ada tempat letak leher. Tempat letak kepala kan bagi rehat. Tempat letak tangan bagi rehat tangan. Fleksibel, tambah roda supaya mudah digerakkan. Okay, itu ciri-ciri yang kita boleh
fikirkan untuk tambahkan keselesaan. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula setelah kita kenal tentang kriteria reka bentuk yang baik, kita nak tengok pula membina objek asas. Okey, ni saya sekejap lagi kita akan buat ya. Ni antara objek-objek asas ya yang biasa dilibatkan. Pernah nampak bentuk macam ni tak? Okey, sebagai pereka bentuk kan. Apa kata kita cuba buat kerusi daripada bentuk-bentuk macam ni? Saya suka kalau orang macam adjust lah. Adjust ni nanti dalam tajuk lakaran saya akan ajar menggunakan objek asas ni, awak kena buat macam-macam produk. Katakanlah ni kita nak buat kerusi daripada petak ni. Ni. Tu dia. Jadi kerusi. Yang bulat ni macam ni jadi kerusi. Tambah close sikit. Dah jadi kerusi. Segitiga nak jadi kerusi. Boleh. Kita buat dia. Jadi kerusi. Betul. Sengit ni nak jadi kerusi. Saya ubah sikit lagi. Turn lagi macam ni. Sekejap Sekejap. Hello, Assalamualaikum. Hello. Sekejap abang buat kelas sekejap. Nanti abang call balik kejap. Hai. Ya, oi. Sekejap ya abang buat kelas sekejap. Abang tengah rekod sekejap. Sekejap ya call balik. Boleh? Boleh? Kejap ya abang tengah rekod. Okey. Sekejap. Okey, ni contoh. Ada banyak lagi kalau kita nak guna semua benda ni. Kena makan masa sikit lah untuk awak cuba-cuba kan. Ni jadi kerusi. So ni contoh idea yang kita boleh hasilkan daripada bentuk asas. Okey, baik. Kemudian saya kena tekankan juga di sini teknik pembinaan objek sebab kalau kita beli barang kat kedai, contoh beli kayu ke, beli papan ke, ataupun kita ambil cardboard ke, nak gunakan sebagai barang yang kita nak reka, dia barang tak datang bentuk-bentuk yang kita nak kan. Kita nak gunakan bentuk, katakanlah bentuk asas tadi kan. Ni bentuk segitiga ni. Adakah barang-barang tu akan datang dalam bentuk segitiga macam ni? Tak, dia takkan datang dalam bentuk segitiga tu. Jadi kita kena kita kena buat sendiri. Jadi ada teknik-teknik yang kita gunakan untuk membina objek. Okey, tengok dulu. Kat sini ada teknik pembenaman. Okey, ni benam maksudnya bila benam kita ada satu objek dekat sini, dia seolah-olah macam ada longkang. Okey, objek ni ada longkang. Kemudian kita masuk satu lagi objek lain. Yang ni dalam kerja kayu biasa disebut ni sebagai tanggam. Biasa disebut sebagai tanggam. Ada panggil biskut punya chip dia panggil. Biskut chip, tak tahulah. Tapi ni antara salah satu teknik dia. Yang kedua, teknik pembuangan. Okey, teknik buang, kita ada satu barang, kemudian kita potong bahagian ni buang. Kita akan dapat bentuk ni. Kita nak guna bentuk macam ni. Kita buang. Ada juga bentuk dipakai teknik penyatuan. Ni penyatuan. Okey. Satu bentuk tambah dengan bentuk ni kita cantum dua macam ni. Okey, ataupun Lego. Kita susun bentuk macam ni. Ni kita panggil dia penyatuan. Ada satu kita panggil peleraian. Peleraian macam ni. Nampak ni? Peleraian. Satu objek kita belah dia, kita akan dapat dua objek yang berasingan. Ni satu, yang ni satu. Ni kita panggil peleraian. Mungkin boleh diguna pakai lah. Okey. So itu teknik-teknik dalam pembuatan. Ada banyak lagi. Contoh macam kita dapat PVC. Katakanlah kita beli PVC kat kedai. Tahu PVC? Paip tu. Batang paip tu. Batang paip. Kan panjangnya macam tu. Kita nak buat bentuk petak. Boleh dapat PVC bentuk petak? Tak boleh.
Jadi kita kena kreatif, kena cari batang, banyak batang, mungkin 4 batang. 4 batang kena cari. Kemudian cari kat sini kena pasang penyambung pipe. Penyambung pipe jenis apa? Kita pakailah yang sesiku tu. Macam ni. So kena kreatif. Okay. Ini kena pipe. Kalau kita kayu, kena potong, kena gergaji. Kena ukir mungkin. Jadi kita kena kreatif jadi macam ni. Okay. Baik, sikit lagi. Apa kepentingan reka bentuk ni? Kenapa ada orang yang buat kerja-kerja reka bentuk ni? Pertama sekali, kenapa ada reka bentuk? Sebab reka bentuk ni kerana wujudnya teknologi. Teknologi ni adalah untuk mudahkan kehidupan manusia. Jadi untuk mudahkan kehidupan manusia, ada elemen-elemen tertentu yang perlu diambil kira. Ada prinsip yang tertentu kena ambil kira untuk memudahkan kehidupan manusia. Supaya manusia ni senang nak buat, senang nak lakukan pekerjaan dia, selesa nak lakukan pekerjaan dia. Jadi apakah kepentingan reka bentuk? Okay, pertama sekali, reka bentuk menyumbang kepada perkembangan teknologi. Ya. Reka bentuk menyumbang keadaan teknologi tersebut. Lagi, menyumbang kepada pembangunan sosial. Ya, masyarakat turut terkesan bila ada teknologi, manusia bertambah maju. Teknologi sains bertambah maju. Perniagaan bertambah maju. Jadi sumbangan dia besar. Tengoklah musim COVID kan. Ramai orang cari gadget. Siapa yang terlibat dengan pembinaan gadget? Ini orang yang berniaga. Akan dapat duit. Sosial, ilmu manusia akan bertambah. Penggunaan sains dan sebagainya. Okay? Jadi apa lagi kepentingan? Akan memenuhi kehendak individu. Memenuhi kehendak masyarakat. Mudahkan urusan kerja. Okay? Bila semua dia ada, orang akan bertambah mencari macam mana nak buat invensi yang lain. Macam mana nak buat inovasi yang lain. Macam mana nak jadi kreatif. So, bila tiga-tiga ni ada, dia akan membuka satu lagi laluan kerjaya. Macam mana nak jadi invensi, siapa boleh buat ni? Siapa boleh bekerja untuk buat. Nak buat inovasi macam ni, siapa boleh buat kerja ni? Nak jadi kreatif, siapa boleh buat kerja ni? Jadi ini kepentingan untuk kita belajar reka bentuk dan teknologi. Okay, kalau kita nak kerja dalam bidang reka bentuk ni ada ke? Ada. Jawapannya ada. Kalau kita nak bekerja dalam bidang industri, okay, kita boleh bekerja dalam bidang keuangan. Okay. Belajarlah buat mereka bentuk sistem kewangan yang baik ke sistem kewangan Islam ke, ataupun nak belajar buat mesin ke, nak buat satu teknologi buat rumah paling cepat dalam masa 2 hari dah boleh siap ke, kan? Kilang kita boleh buat mass production mungkin 1 juta satu hari, mungkin. Okay. Kemudian aktiviti pelombongan mungkin kita percepatkan jumpa, katakanlah sampai kat Bumi Pelangai ni ada banyak emas. Nak cepat lombong emas tu nak bawa keluar macam mana. Itu satu benda yang perlu difikirkan. Sebab kalau mereka bentuk, kalau tahu itu adalah sumber kita punya kehidupan, mungkin kita akan cari cara macam mana nak mudahkan kehidupan kita. Okay. Apatah lagi bidang kejuruteraan, sudah tentu dekat dengan reka bentuk. Bidang kesihatan, ya, nak cari vaksin untuk COVID-19. Okay. Macam mana nak buat? Kita kena design, kita kena reka bentuk lah, mencari cara. Buat penerangan terhadap bagaimana merentan virus tersebut. Okay. Ni bidang maklumat dan komunikasi sangat-sangat dekat dengan bidang reka bentuk dan teknologi. Kerana dalam kediaman juga, dalam sukan sekalipun, olahraga, dalam bentuk rekreasi, kelengkapan ni memerlukan pereka yang baik. Okey, dalam bidang pengangkutan memang, dalam bidang sains gunaan, dalam bidang tu sama juga, memerlukan orang yang mampu berfikir macam mana nak mudahkan kehidupan. Apakah kita boleh buat satu produk yang boleh meningkatkan kemahiran ataupun memudahkan urusan. Dalam bidang ketenteraan sekalipun, ni nak buat bom, buat kejuruteraan di angkatan laut, darat, udara, senjata api, kenapa tentera, memerlukan pemikiran tentang teknologi tersebut. Sebab dia akan sentiasa berevolusi. Apatah lagi kita
berada dalam era Internet of Things 4.0, revolusi industri 4.0. Kan semua nak pakai internet. Kalau boleh tak pergi sekolah, tak payah pergi sekolah. Kalau boleh tak nak pergi sekolah, duduk set up, kalau cikgu tu automatically dia akan mengajar. Dia tak payah rekod, dia dah siap-siap buat, and then komputer tu nak ajarkan ke apa. Kalau boleh macam tu. Ataupun awak belajar ambil PSA, rekod apa yang belajar sebelum ni, jawab PSA, benda tu dah keluar dah, boleh betul bagi jawapan. Jadi dia akan memudahkan kehidupan kita. Kan? Mungkinlah cara, kalau kita fikir cara salah, dia akan jadi salah lah. Kalau kita fikir cara betul, dia akan jadi betul. Sebab tu kalau kita nak jadi bijak ni, ada macam-macam cara. Kita boleh jadi bijak macam orang jahat. Kita boleh jadi bijak macam orang yang paling baik dalam dunia pun boleh. Jadi kena fikir dengan kaedah yang betul. Okay, boleh faham? Harap membantu pelajaran awak pada hari ini. Tadi saya dah bincangkan sikit berkenaan dengan teknik-teknik untuk buat pembinaan, apa kriteria yang baik, kemudian kepentingan untuk belajar reka bentuk ni apa, di mana bidang yang boleh kita sumbangkan kalau kita nak belajar reka bentuk ni. Okey, saya rasa cukup itu sekadar untuk minggu ini. Okey, untuk kerja rumah nanti saya akan bagi pada waktu yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Assalamualaikum.